Wakaf? Untuk apa wakaf, bang? Farah tak faham lah. Wakaf ni bagus sayang. Untuk bekalan kita bila abang dah tak ada esok. Abang ni ke situ pula pergi dia. Yelah, betul apa abang cakap. Kita ni sayang, tak tahu entah esok entah lusa. Kalau Allah nak ambil kita, takkan baru tu kita nak terkial-kial mencari bekalan akhirat. Dah terlambat dah. Masa hidup ni lah kita kena susun baik-baik amalan kita supaya nanti bila kita menghadap Allah, tak adalah susah. Yelah bang, itu Farah tahu. Tapi ni bang, abang nak wakaf daripada duit takaful keluarga. Kenapa? Duit tu kan untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita. Abang tak kesian ke dengan dia orang? Wakaf ni 30% je pun, bukannya semua. 30% bang? Ha, yelah. 30% je. Kenapa? Banyak tu bang. Maafkan saya puan, mungkin saya boleh terangkan sedikit kelebihan program wakaf kami ni. Tak apa. Tak payah encik. Macam ginilah aku, Syima. Sejak Abang Farid meninggal dunia, hidup aku sekarang terpaksa berjimat. Nasib baiklah ada wakaf Anun. Dapatlah aku bernafas sikit. Berjimat? Maksud kau? Yelah, duit takaful, duit insurans Abang Farid memang semua dah dapat. Tapi tolak hutang-hutang tinggal berapa je, Syima, dengan kos rawatan aku lagi. Sakit aku ni banyak pakai duit, Syima. Gaji aku kecil, tak cukup. Sabar Farah, ni semua dugaan untuk kau. Aku macam kenal orang tu. Encik Syafiee? Ya puan. Saya Farah, isteri arwah Encik Farid, yang dulu nak buat wakaf dengan Encik tapi tak jadi. Dulu Encik pernah datang rumah saya. Encik ingat tak? Oh ya, Puan Farah. Ya, saya. Apa khabar puan? Macam inilah nasib saya, Encik. Tak sangka dapat jumpa Encik dekat sini. Encik, saya nak minta maaf sangat-sangat. Masa dulu, bila arwah nak berwakaf dengan wakaf Anun, saya tak setuju. Saya menyesal sangat. Saya tak nampak semua ni. Kalau saya tahu, saya tak akan halang suami saya untuk berwakaf dengan wakaf Anun. Saya rasa bersalah dan malu sangat duduk dekat sini sekarang, Encik. Puan, maafkan saya. Sebenarnya puan jangan rasa malu, jangan rasa bersalah. Dan untuk makluman puan, arwah Encik Farid ada wakafkan sebanyak 30% daripada takaful yang puan terima tu. Tapi bila dia buat? Masa tu Cik Farid dah fikir masak-masak ke ni? Tujuan tu lah saya panggil tuan datang sini. Dan lepas ni, saya harap isteri saya tu akan sedar tentang apa yang saya buat ni bukanlah untuk kebaikan saya seorang, tetapi untuk kebaikan dia juga dan juga anak-anak. Betul tak, tuan? Betul lah. Dan kalau Cik Farid berfikir macam itu satu tindakan yang bijak. Sebab dengan pengetahuan, kita kena susuli dengan tindakan. Macam itulah ceritanya puan. Allah Akbar. Alhamdulillah. Puan bersabar ya. Dengan segala apa yang berlaku, sebenarnya tidak akan ada pernah ruginya orang yang berurus niaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita bersua sekali lagi di page rasmi Waqaf An-Nur untuk kembali kita menyambung dalam bual bicara hibah lil waqaf pada siri yang ketiga, masih lagi dengan tetamu yang sama, panel yang sama, Puan Nur Rashikin Ishak daripada Wasiat Shop Sdn Bhd untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Tajuk malam ini agak menarik untuk kita perbincangkan sama-sama, iaitu 12 golongan kritikal yang perlu berhibah. Jadi sebelum itu, saya ingin mengajak kepada semua para penonton yang mengikuti siaran kami pada malam ini untuk sama-sama sharekan kepada yang lain, sebab tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah untuk memberitahu kepada yang tidak tahu dan mengemaskini pengetahuan kepada yang tahu. Sebelum ini kita telah pun membahaskan tentang dua siri yang awal berkaitan tentang pengenalan dan juga perbezaan di antara hibah dan wasiat dan perkara-perkara berkaitan secara dari sudut teknikalnya berkaitan tentang pengurusan harta. Malam ni kita lebih spesifik untuk kita bahaskan tentang tajuk 12 golongan kritikal yang perlu berhibah. Puan Nur Rashikin Ishak yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Apa khabar Puan Nur Rashikin? Sihat. Jumpa lagi kita malam ni. Ya Imam, nampaknya gitulah kita. Sampai maknanya sampai nanti bagi orang faham betul-betul nampaknya. Baru boleh kita bersara di sini. Baru bersara di sini. Tujuan kita tak lain tak bukan adalah untuk menambahkan lagi kefahaman. Betul. Sebab saya mulakan malam ini dengan ambil hadis Nabi yang pendek dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu. Kamu berilah hadiah, itu akan menambahkan rasa kasih dan sayang. Tajuk kita masih lagi membahaskan tentang hibah lil waqaf. Secara spesifiknya untuk kita fahamkan lagi kepada masyarakat di luar sana berkaitan tentang hibah itu sendiri dalam bentuk hadiah yang kita berikan dan juga ia sebagai salah satu tanda kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita kenal daripada kaum kerabat, kenalan dan sahabat andai dan semua sekali lah yang berkaitan tentang bagaimana untuk kita menguruskan harta. Jadi sebagai permulaan kita pada malam ini, untuk kita, saya rasa tak sempat habis ni untuk malam ni, 12 golongan kritikal yang banyak sangat untuk dibahaskan. Jadi sebagai permulaan pada malam ni, Puan Rashikin untuk bagikan kita punya struktur perbahasan. Maksudnya daripada secara ringkasnya, siapakah dia 12 golongan ini, sebelum nanti kita pergi kepada yang kedua untuk kita bahaskan lebih mendalam. Siapakah dia dan apa yang perlu dibuat, kenapakah dia terlibat termasuk sekali dalam 12 golongan ini. Jadi Puan Rashikin untuk mulakan sesi bual bicara kita pada malam ini. Silakan. Baik, terima kasih Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Imam untuk sesi pada malam ni. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung sesi bual bicara kita untuk siri 3. Jadi kalau kita tengok kepada tajuk yang diberikan itu, kita ada 12 golongan kritikal yang perlu merancang harta menggunakan kaedah hibah. Jadi kalau macam Imam cakap tadi kan, nak 12 tu malam ni mungkinlah kita rasa macam agak padat kan. Jadi tak apa, insyaAllah kita akan pergi satu persatu, tetapi saya akan bagikan sedikit ringkasan dekat sini apakah 12 golongan tersebut. Minggu lepas, siapa yang mengikuti siri 2 minggu lepas bersama dengan Ustaz Firdaus, saya dah kongsikan sedikit 4, tapi itu saya buka sikit-sikit je Ustaz, kita belum pergi detail lagi kan. So insyaAllah yang 4 yang minggu lepas kita tak sempat pergi detail tu, saya akan terangkan pada malam ini. Baik, macam permintaan pada Imam tadi, kita akan pergi kepada apa itu 12 golongan kritikal yang perlu merancang harta menggunakan kaedah hibah. Yang pertama adalah pasangan suami isteri yang membeli rumah secara bersama. Yang kedua, pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja. Yang ketiga, pasangan yang mempunyai anak angkat. Yang keempat, pasangan yang belum direzekikan zuriat. Yang kelima, individu yang berpoligami. Yang keenam, mereka yang masih mempunyai ibu ayah. Yang ketujuh, individu yang tidak berkahwin. Yang ke-8, pasangan yang mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. Yang ke-9, mereka yang mempunyai anak kelainan upaya. Yang ke-10, individu yang berkahwin semula.
Yang ke-11, bakal jemaah haji dan umrah. Dan yang ke-12 adalah ahli perniagaan. Jadi mukadimahnya saya telah berikan sikit demi sedikit kan, ada 12 golongan kritikal itu. Jadi eloklah Imam kan dah tahu siapa 12 tu, ajak kawan-kawan yang lain untuk dengar sama pada malam ini. Sebab apa, ilmu yang bermanfaat ni kalau kita tak kongsikan rugi kan. So dah tahu, cuba tengok kiri kanan jiran kita, adik-beradik kita ke, saudara mara kita ataupun mak ayah kita sendiri mungkin tergolong dalam 12 golongan ini. Jadi sharekan sesi pada malam ini agar lebih ramai sahabat-sahabat, ahli keluarga di luar sana mendapat manfaat daripada sesi perkongsian 12 golongan kritikal yang perlu untuk merancang harta semasa hidup. Okey Imam. Okey, itu secara kasarnya, secara sekali lalu 12 golongan yang Puan Rasikin beritahu pada kita pada malam ini. So sekarang ni kita zoom lagi ke dalam. Saya nak terus pergi pada yang pertama dulu. Suami isteri yang beli rumah dengan nama bersama. Kalau kita tengok kan situasi hari ini, saya rasa kalau salah Puan Rasikin betulkan. Saya rasa faktor utama suami isteri ni beli rumah bersama sebab loan pertama tak lepas, dia kena pakai loan yang satu lagi. Dia join loan untuk dapatkan rumah bersama. Itu faktor nombor satu. Okay. Faktor nombor dua, kita kata mungkin kita kata si suami duk fikir kalau aku mati dulu, nanti mudah-mudahan isteri aku tak terlibat menanggung hutang di bank. Isteri pun mungkin berfikiran yang sama. Itu mungkinlah pada saya yang berlegar dekat fikiran masyarakat awam. Kenapa suami isteri yang beli rumah bersama ni dengan nama bersama ni termasuk pula dalam 12 golongan kritikal yang perlu berhibah. Saya rasa Puan Rasikin ada tambahan dari segi sudut perbahasannya. Kenapa dia termasuk dalam golongan kritikal yang perlu berhibah? Apa akan berlaku sekiranya salah seorang daripadanya meninggal dunia terlebih dahulu? Silakan. Okey, baik Imam, terima kasih. Kenapa kat sini Imam tanya dia kenapa dia diletakkan nombor 1? Pasangan yang perlu yang membeli rumah secara bersama, mereka ini adalah antara yang utama perlu merancang harta menggunakan kaedah hibah. Imam dah bagi sikit tadi. Imam kata mungkin faktor kenapa diletakkan dua nama itu adalah kerana loan seorang lagi tak lepas. Jadi nak lepaskan loan tu kan, jadi combine lah dua nama. Betul Imam, itu adalah salah satu puncanya. Yang kedua, dia ada satu lagi, kadang-kadang kan kita ni rasa macam alamak nak beli rumah banyak-banyak ni rasa macam nak maintain susah. Jadi dia kata tak apalah, kita combine loan, kita dapat satu rumah yang besar, anak kita ni dapat hidup dengan selesa. Jadi itu juga salah satu perkara yang menyumbang kenapa kebanyakan pasangan cenderung untuk membeli rumah secara bersama. Nah yang ketiga Imam, dia ada satu persepsi Imam. Bagi seorang suami, dia ada rasa tanggungjawab kan. Dia rasa macam kalaulah dia letak rumah itu dua nama, kalau ditakdirkan suami ni pergi dulu, maka isteri ni ada tempat tinggal. Tetapi persepsi ini bertentangan dengan realiti. Apa realitinya Imam? Contohlah bagi situasi ini, contoh suami ini mempunyai ibu ayah lagi. Ibu ayah dan anak, mereka juga mempunyai anak-anak yang masih kecil. Begitu juga di pihak isteri. Jadi andailah ditakdirkan suami itu meninggal dulu, maka separuh bahagian yang ada nama suami tadi dah menjadi faraid suami. Sedangkan persepsi pada awalnya suami meninggal, dia jadi hak milik isteri sepenuhnya. Jadi dekat sini kita nampak persepsi itu bertembung dengan realiti. So inilah kenapa yang saya meletakkan bahawa mereka yang membeli rumah secara bersama ini sangat penting untuk menggunakan kaedah hibah dalam merancang pewarisan harta mereka. Okey, bila ada pertentangan dengan realiti tadi, itulah perkara yang pentingnya. Dan kemudian kat sini kalaulah kita dapat lihat apakah masalah yang akan timbul apabila berlaku kematian kepada pasangan yang membeli rumah secara bersama ini. Okey, so kalau kita pergi lebih dalam lagi, kita tengok bila dibeli rumah secara bersama, dua nama, dua loan. Saya ambil je contoh mudah kalau kita bagi yang complicated nanti takut penonton confuse kan. Jadi kita bagi mudah. Dua nama, dua loan. Okey, dua nama, dua loan. Jadi maksudnya MRTT dia dua, Imam. MRTT-nya dua. Ditakdirkan suami itu meninggal, bahagian suami tadi cover lah by MRTT. Tetapi bahagian isteri masih lagi perlu sambung bayar. Kan? Masih tertanggung lagi. Betul, masih tertanggung lagi hutangnya. Tetapi yang separuh bahagian suami tadi
dah menjadi pusaka suami. Betul. Kan? Jadi maksudnya waris-waris suami berhak ke atas bahagian faraid yang separuh itu tadi. Kan? So ini juga akan menjadi masalah di kemudian hari apabila orang lain masuk bersama dalam rumah itu. So ini adalah salah satu masalah yang akan berlaku. Kemudiannya kita lihat kebanyakan Ustaz, kalau kita Imam, kalau kita tengok hari ni suami kadang-kadang dia rasa macam bila dia beli rumah secara bersama tu dia rasa macam ada satu tanggungjawab. Dia nak pergi ke carer yang lebih bagus. Jadi bila pergi kepada carer yang lebih bagus, isteri tadi disuruh berhenti kerja, tak apalah yang duduk rumah jaga anak, abang je pergi keluar bekerja kan. Jadi rumah ni tak apa, jangan risau, abang boleh tanggung semua. Kan gaji mungkin dah naik dari 5,000 ke 10,000, jadi tak ada masalah lah nak bayar rumah tu kan. Tetapi bila begitu ditakdirkan suami tu meninggal, isteri tadi dah hilang punca pendapatan. Hutang rumah masih perlu dibayar. So ini juga akan menjadi masalah apabila rumah itu diletakkan dua nama. So ini adalah antara perkara-perkara yang akan berlaku sekiranya rumah tadi tidak diuruskan dengan baik. Jadi dekat sinilah kita perlu lihat sebenarnya ada solusi untuk mereka yang membeli rumah secara bersama ini. Jadi bagaimana sebenarnya bagi pasangan-pasangan di luar sana yang membeli rumah secara bersama dan apatah lagi rumah itu dibeli secara bercagar. Macam kita sebut sebelum ni kan, 90% daripada orang Malaysia ini membeli rumah secara berhutang. Kan? Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, sekiranya pasangan ini adalah terdiri daripada mereka yang tidak direzekikan zuriat, maka mereka boleh buat hibah back to back, Imam. Maksudnya suami hibahkan kepada isteri dan isteri hibahkan bahagiannya kepada suami. Jadi sekiranya salah seorang meninggal, maka dia akan menjadi hak pasangan tersebutlah. Itu bagi mereka yang mungkin tidak direzekikan zuriat. Tetapi bagaimana pula Imam? Kita nak tengok mereka yang mempunyai anak. Dan anak-anak ini kalau kita tengok mungkin kalau faktor-faktor macam ni kan umurnya masih muda Imam, dalam umur 35 ke 50 dan rumah itu masih berhutang, anak-anak masih di bawah 18 tahun. So bagaimana nak merancang untuk pasangan yang beli rumah secara bersama yang anak-anaknya masih bawah 18 tahun ini, kedua-dua pasangan ini boleh menghibahkan rumah tadi kepada anak-anak mereka secara terus. Maksudnya walaupun berada di bawah umur 18 tahun. Boleh. Jadi pasangan tu akan menerima sebagai pemegang amanah. Okey. Kenapa kita cadangkan begini? Sebab apa Imam? Kita ni Imam, kalau kita pergi mana-mana, ni kan semua orang tengah seronok kan dapat rentas negeri. Kan pusat-pusat percutian semuanya tengah penuh kan. Jadi pergi bercuti pun sama-sama. Andailah ditakdirkan berlaku kematian ataupun kemalangan, kedua-duanya meninggal serentak, sekurang-kurangnya anak-anak mereka mempunyai tempat tinggal. Jadi itulah kenapa mereka yang mempunyai anak masih kecil, kita cadangkan kalau nak hibahkan, hibah terus kepada anak. Tidak ada masalah. Walaupun kita tengok ditakdirkan tadi meninggallah serentak dua-dua, anak-anak itu akan diletakkan kevit dalam gerai, mungkin penjaga harta lah sebelah ayahnya. Jadi sampai bila anak ni cukup umur 18 tahun, maka kevit itu akan dikeluarkan, anak-anak ni akan memiliki rumah tersebut secara penuh. So itu adalah antara solusi yang boleh dilakukan oleh pasangan yang memiliki rumah secara bersama. Persepsi mengatasi realiti. Betul. Itu ungkapan Puan Rashikin tadi. Ya. Sebab tadi ada satu perkara yang menarik. Saya rasa untuk orang-orang di luar sana, suami berhibah pada isteri, isteri juga berhibah pada suami. Sebab saya rasa sebahagian besar daripada pemahaman masyarakat kita, macam tadilah persepsinya automatik terus pergi. Yang kemudian yang kedua mungkin salah satu pihak saja. Rupanya dari segi sudut solusinya dua-dua kena buat hibah di situ. Betul. Untuk suami ada kaitan pula untuk yang tak ada anak. Ya. Yang ada anak. Sebab yang ada anak perempuan saja. Sebab saya duk fikirkan kembali bila kita bahaskan ilmu hibah ni secara terperinci, walaupun ia agak rumit pada awal, tapi sebenarnya yang termaktub dalam Al-Quran tu Allah dah tetapkan awal dah untuk kita kaji, untuk kita tengok dalam surah An-Nisa tentang ayat tentang faraid. Pembahagiannya berapa. Sebab peraturan pada asalnya yang tetap adalah daripada Allah kan. Cuma tinggal kita nak menguruskan bagaimana. Baik, sebelum kita pergi kepada, saya nak terus pergi pada Puan Rashikin berkaitan tentang suami isteri yang hanya ada anak perempuan saja. Okay. Tapi sebelum itu, untuk makluman kepada semua para penonton yang mengikuti siaran kita pada malam ini, suka untuk saya war-warkan sebelum kita teruskan.
Wakaf An-Nur ada membuka sumbangan dana jalinan ukhuwah sahabat jalanan, iaitu untuk kita membantu golongan gelandangan di sekitar Johor Bahru. Kita ada sertakan nombor akaun menerusi Masjid An-Nur Kota Raya. Siapa yang nak menyumbang, kami akan untuk turun padang membantu memberikan bantuan yang sewajarnya kepada golongan gelandangan. Dan insya-Allah dunia akhirat kita dapat. Kenapa kita letakkan nombor akaun Masjid An-Nur Kota Raya? Satu, untuk dapat pelepasan cukai. Yang kedua, untuk untuk dapat jariah yang berterusan, insya-Allah. Jadi difahamkan. Ada soalan daripada penonton? Apa perbezaan insurans rumah dan hibah? Jadi sebelum kita pergi kepada yang golongan seterusnya, boleh Puan Razikin boleh jawab soalan daripada penonton kita? Baik, soalan yang sangat bagus daripada penonton malam ni. Maksudnya dia mendengar Imam bagus tu. Okey, kedua-dua perkara ini merupakan dua perkara yang berbeza. Yang pertama, insurans rumah ini dia ada dua di Malaysia sekarang ni, ada konvensional dan juga takaful. Tetapi kat situ dia adalah perbezaan dari sudut sumbangan tadilah. Tapi fungsi insurans rumah atau takaful rumah ini adalah untuk melindungi hutang rumah tadi. Andailah contohlah Imam beli rumah kan. Imam beli rumah hutang selama 20 tahun. Okey, selama 20 tahun. Tetapi ditakdirkan pada tahun ke-15 itu berlaku kematian. Jadi pihak bank yang memberikan cagaran pasti dia nak ada jaminan kan, sekiranya berlaku kematian ke atas pemilik rumah tadi, mesti ada hutang yang akan melangsai, ada takaful yang akan melangsaikan baki hutang rumah tersebut. Jadi itulah kenapa pembeli-pembeli rumah perlu mengambil takaful ataupun insurans rumah. So ini kalau perasan kan, sesiapa yang beli rumah secara berhutang, apabila kita dapat sahaja letter of offer loan, maka akan diberikan bersama-sama dengan takaful dan ataupun insurans. So inilah sebenarnya jaminan untuk memastikan baki hutang itu akan terlangsai. Okey, hibah tadi berbicara tentang pemilikan rumah tersebut. So itulah yang perbezaannya. Kalau kita tengok tadi, kalaulah kata tak ada masalah lah, saya kan dah ada insurans rumah. So nanti confirm dah ni isteri saya dapat. Tetapi itu adalah penerimanya tu hanya untuk melangsaikan baki hutang, tetapi tidak berbicara tentang siapa yang akan mewarisi bahagian 50% yang hak milik si suami yang telah meninggal tadi. So itu adalah perbezaan. Insurans rumah tadi melangsaikan baki hutang rumah sekiranya berlaku kematian ke atas pemilik harta, dan hibah itu berbicara tentang bagaimana agihan rumah tersebut selepas kematian pemilik rumah tadi. Maksudnya insurans menyelesaikan dari segi pembayaran, tak menyelesaikan dari segi hak pemilikan. Betul, dia tidak menyelesaikan tentang hak pemilikan. Itu yang boleh senang untuk kita faham. Maknanya kalau hibah, kedua-duanya sekali akan merangkumi, termasuk dari segi hak pemilikan. Selesailah kita kata. Betul. Kalau kita buat hibah di situ. Okey, kita terus pada golongan yang berikutnya. Berkaitan tentang suami isteri yang ada anak tapi cuma anak perempuan saja. Macam saya juga ni, anak perempuan semua ni. Jadi apa yang perlu kita buat dari segi kenapa dia termasuk dalam 12 golongan kritikal yang perlu berhibah ni? Apa solusinya? Okey, Imam dia dah bagi jawab dia dah bagi soalan kat situ, kena pula dengan diri Imam kan. Jadi saya kena tanya balik dekat Imam ni. Okey. Okey, Imam ada berapa orang anak perempuan? 3 orang. 3 orang anak perempuan. Isteri berapa orang? 1 orang. Isteri 1 orang setakat ni Imam 1 orang. 1 orang. Okey, mak ayah Imam ada lagi ke? Ada lagi? Okey, mak ayah ada lagi. Baik, jadi kalau kita tengok kepada surah kalau kita tengoklah kepada surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176, ada menerangkan tentang pembahagian faraid. Jadi kalau kita tengok kepada situasi pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja, yang menerangkan tentang pembahagian faraid kepada anak perempuan ini adalah ayat 11. Okay. Jadi ayat 11 menerangkan bahawa sekiranya ibu ayah ini mempunyai seorang anak perempuan, seorang anak perempuan, maka anak perempuan ini dia akan mewarisi setengah bahagian harta ibu ataupun ayah tadi. Tetapi sekiranya pasangan ini mempunyai lebih dari seorang, maksudnya 2 orang atau 3 orang, jadi anak-anak perempuan ini akan mewarisi sebanyak 2/3 bahagi sama rata. So kes Imam tadi, anak perempuan ini akan mewarisi 2/3 bahagilah antara 3 orang ni.
Jadi baki akhir siapa yang akan habiskan adalah datuknya, iaitu ayah imam. So ini adalah kenapa mereka yang hanya mempunyai anak perempuan dia tidak ada asobahnya ataupun penghabis hartanya lah. Jadi macam kes imam ada ayah, so ayahlah yang menghabiskan. Tetapi sekiranya ditakdirkan ketika imam meninggal, ayahnya dah tiada. So jadi siapa yang mewarisi adalah adik-beradik imam. Okay, so jadi kita tengoklah kepada situasi-situasi yang ada hari ini, kenapa kami mengklasifikasikan pasangan yang hanya mempunyai anak perempuan ini kritikal, kerana kita dapat lihat ada banyak imam kes-kes yang berlaku, bila berlaku sahaja kematian, masa itulah datangnya keluarga yang lain untuk turut sama nak merebut bahagian mereka dalam hak farid itu. Sebenarnya kita tidak kata kita tak boleh bagi ataupun kita tidak ingin menidakkan hak mereka, tetapi ada beberapa isu di sini untuk anak-anak ini nak mohon melepaskan hak, kadang-kadang agak sukar. Bila jadi agak sukar, kenapa? Ialah nak kena bercakap dengan bapa saudara, nak kena bercakap dengan ibu saudara kan. Makcik sendiri. Ya kan. Masa mak ayah ada ni okey lagi kan. Kalau yang duduk jauh-jauh kadang-kadang tak pernah berjumpa pun. Tiba-tiba di saat berlaku kematian kepada ibu ayah, baru nak telefon. Kan? Kadang-kadang tu memang dah bertahun tak jumpa. Tapi disebabkan ada hak, maka perlu juga berhubung. Sebab mereka ada hak ke atas harta tadi. So jadi apabila ada isu-isu di sini, kita nampak kalau kita lah imam sebagai seorang ayah, perasaan nak memudahkan anak-anak ni. Kalau kita, imam dah tahu kan, imam kritikal. So jadi apalah kiranya kalau kita hibahkan terus rumah tu kepada anak. So jadi di sini anak-anak tak perlu nak bersusah payah lagi nak berurusan, nak minta pelepasan hak, kerana imam dah rancang awal semasa hidup. Jadi bagaimana pula dengan bahagian adik-beradik imam ataupun ayah? Imam boleh hibahkan bahagian tunai kepada ibu ayah ataupun adik-beradik imam, supaya mereka pun rasa bagusnya abang saya ni, bagusnya adik saya ni. Dia tahu, dia nak protect hak anak dia, dia bagi rumah. Tetapi untuk kami adik-beradik, untuk ayah, ditinggalkan juga bahagian. So jadi kat sini kita nampak, instead of berlaku perbalahan ataupun berlaku percakaran dan putus silaturahim, lebih bagus sekiranya melalui perancangan harta semasa hidup itu, keluarga itu dapat diharmonikan. Indah kan imam kalau macam tu, orang sebut-sebut bagusnya imam ni tinggal, kita orang puasa sejuk hati kan. Kalau lah, lepas tu dia akan bercakap lagi sampai anak-anak ni menjadi anak-anak yang dikasihi orang. Memang orang kata kalau macam tu lah imam, kalau duduk dalam kubur tu tenang imam kan. So itulah kenapa kita kata pasangan yang anak perempuan ni perlu untuk merancang harta. Tajuknya berbalik daripada awal kita bual bicara adalah menguruskan harta ketika masih hidup. Betul. Bukan setelah berlaku kematian. Dan mahalnya pula ilmu tentang faraid, ilmu tentang hibah yang kita bual bicarakan ini adalah ilmu yang akan kita jumpa bila berlaku kematian. Betul. Dan sedangkan kematian itulah perkara yang kita tak boleh nak jangka sebab berada dalam rahsia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus pada golongan yang berikutnya, anak angkat. Okay. Kita tahu dan saya rasa sebahagian besar masyarakat juga tahu, anak angkat tidak mempunyai hak dari segi pewarisan. Anak angkat tidak mempunyai hak dari segi pewarisan. Perkara ini juga pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengambil Sayyidina Zaid bin Harithah, sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat berkaitan tentang tak boleh binkan dengan nama bapa angkat, dan kemudian Nabi tukar semula, diturunkan ayat. Kenapa orang yang ada anak angkat juga termasuk dalam 12 golongan yang perlukan kepada hibah ini? Okey, baik imam. Kalau kita tengok kepada situasi untuk pasangan yang punya anak angkat ni, pertamanya kita perlu faham memang kalau dalam surah An-Nisa tadi dah dijelaskan siapa 24 termasuk satu Baitul Mal, jadi 25 lah golongan yang layak mewarisi harta melalui faraid. Dan kalau kita tengok anak angkat tidak diceritakan dalam surah An-Nisa tersebut tentang ayat faraid ini kan. Jadi kalau kita tengok di sini, walaupun imam anak ini disusukan oleh ibu angkat, kan ramai hari ini yang berpendapat bahawa tak apa, saya susukan dia, so dia orang ni kan tak boleh kahwin kan. Jadi dia dapatlah mewarisi pusaka saya, tetapi sebenarnya tidak. Walaupun disusukan oleh ibu angkat, anak angkat ini tidak layak mewarisi pusaka ibu angkat, dan walaupun dibin dan dibentikan dengan ayah angkat, anak ini juga tidak layak untuk mewarisi pusaka. Jadi kalau kita tengok kat sini mam,
anak angkat ni kadang-kadang kita jaga daripada kecil, kita sayang dia kan. Dan kalau kita tengok mereka yang ada anak angkat ni, kadang-kadang kalau dia dapatlah direzekikan anak kandung, dia sayang lebih. Saya perasan ada ramai kawan-kawan yang di luar sana yang pada awal perkahwinan 10 tahun pertama tidak direzekikan zuriat. Jadi solusinya ambil anak angkat. Selepas ambil anak angkat, setahun, 2 tahun lepas tu tiba-tiba direzekikan zuriat sendiri. Jadi dia rasa seolah-olah anak angkat ni pembawa rezeki. Jadi sebab itulah kasih sayang tu kadang-kadang dia rasa macam sayang lagi anak angkat tu daripada anak dia sendiri kan. Seolah-olah macam buka rezeki Ya, mula-mula. membuka rezeki mula-mula tu kan. So itulah yang menyebabkan mereka ini tergolong dalam golongan ketiga kerana anak angkat ini tidak mewarisi. Jadi kat sini kita tengok bagaimana kita boleh bantu pasangan yang mempunyai anak angkat ini untuk merancang harta mereka. Okey, kenapa kami mengkategorikan mereka yang punya anak angkat ini sebagai kritikal untuk merancang harta? Kalau kita tengok ada beberapa situasi. Pertama tadi kita dah faham dia tidak mewarisi. Yang kedua kadang-kadang kita takut juga Imam kan, bila ada adik-beradik yang adik zuriat yang asal daripada keluarga asal ni, jadi kadang-kadang dia rasa macam dulu masa mak ayah ada, mak sayang dia lebih kan. Jadi bila mak ayah tu tak ada, dia rasa macam masa ni lah nak balas dendam kan. Ataupun pakcik-pakcik tengok dulu kami tak dapat apa-apa, tapi sekarang bila mak ayah tak ada, masa ni lah kita nak tuntut harta kan. So ini adalah perkara-perkara kita tengok perlu untuk membantu anak ini agar dia juga dapat mewarisi harta daripada ibu dan bapa angkatnya. Maksudnya part yang ini saya rasa orang yang ada anak angkat kena faham betul-betul. Sekali lagi saya ulang balik apa yang ungkapan disebutkan oleh Puan Rosykin tadi, persepsi mengatasi realiti. Dengan beranggapan susukan anak itu kan, dengan beranggapan untuk membolehkan mengikut pemahaman dia. Tapi secara hakikatnya terhalang dan terkekang dengan beberapa perkara yang tadi Puan Rosykin sebutkan. Baik, untuk seterusnya, sebelum kita sambung kita punya bual bicara ni, untuk sama-sama kita lebih faham, kita akan paparkan kepada sidang penonton sekalian yang mengikuti bual bicara kita pada malam ini, ada satu video klip pendek berkaitan tentang apa yang boleh kita faham berkaitan tentang anak angkat. Boleh kita paparkan video? Kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Nama aku Faiz. Aku ditakdirkan untuk lahir di dunia tanpa mengenali siapa ibu bapa kandungku. Walau bagaimanapun, percaturan Allah sangatlah teratur dan baik. Aku dipertemukan dengan sepasang suami isteri, Encik Fairuz dan juga Puan Mariam yang sangat penyayang. Mereka tidak dikurniakan cahaya mata seperti insan yang lain. La ilaha illallah. Comel jawab Mestilah. Dia macam je bau ni. Gila nak basuh kan? Dahsyat. Gila dan saya lagi ke? Alah, Asyik gila dan tolonglah. saya je. Aku dibesarkan dalam keluarga yang orang kata cukup selesa. Nanti Faiz kat belah depan sana pula ya. Alah, penatlah ayah. Lah, nak yang penat ke? Dah letak ni pergi rehat ya. Sama macam anak-anak orang lain. Faiz, dah siap ke belum tu? Dah, Mak. Nah, ni bekal. Nasi, Mak. Jalan elok. Okey. Belajar elok tau. Aku juga diberikan pendidikan dan juga kasih sayang. Sehinggalah suatu hari. Bang. Saya rasa kita kena buat hibah lah. Saya nak bagi rumah ni dekat Faiz. Yelah, nanti kita buatlah apa-apa yang patut untuk Faiz tu. Yelah. Inilah wasiat syok yang saya cakap tu. Yang boleh buat dekat hibah tu. Yelah, awak ambil lah nombor telefon tu dulu. Nanti saya call lah. Yelah. Hello? Faiz? Dah sampai? Kejap. Cepat bang, Faiz dah tunggu tu. Yelah, saya dah tunggu lama. Awak siap lambat sangat. Puan.
Abang, lagi dah sikit. Kita dah lambat ni. Dah relax lah. Orang pengalaman buat kita. Sekejap lagi sampai lah. Kami di WhatsApp Shop menawarkan 20% Awak telefon ke WhatsApp Shop? Yelah, nanti saya call lah. Bila free nanti saya call balik semula. Awak lagi power dah nombor telefon kan? Awak ni asyik postpone. Saya risau lah kat Faiz tu. Dah relax lah. Awak ni overthinking sangat lah. InsyaAllah semuanya selamat nanti. Saya bukannya apa. Awak tahu kan kalau kita dah tak ada nanti. Macam mana dengan Faiz? Abang. Awak ni cepatlah sikit. Hello Encik Faiz, saya Sarjan Hassan dari IPD. Saya nak maklumkan bahawa ibu bapa Encik terlibat dalam kemalangan yang mengakibatkan kematian. Mak, Ayah, Faiz minta maaf. Ini semua salah Faiz. Faizlah punca semua ni berlaku. Ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat orang yang beriman. Waalaikumsalam. Panjang umur kau Faiz. Duduklah. Ya Faiz, duduk sini. Pak Ngah, Mak Ngah pun ada juga ni. Faiz, dah sampai kau pun? Mak Long dengan Pak Long pun ada juga. Faiz, kami ada benda nak bagi tahu Faiz. Mak Ngah, Pak Ngah dan semua dah bincang pasal rumah ni. Okey. Kenapa ya? Macam inilah Faiz. Kami nak jual rumah ni. Nak jual? Kenapa pula nak jual? Ini kan rumah mak ayah saya. Kami perlukan duit Faiz. Jadi kami jual lah rumah ni. Lagipun rumah ni nilai dia tinggi. Tapi ini kan rumah mak ayah saya. Diorang dah tinggalkan rumah ni dekat saya. Memang betul ini rumah dia orang. Tapi dia orang dah tak ada dah. Dan kau tak ada hak dalam rumah ni tau. Kami yang ada hak dalam rumah ni. Faiz, kau bukan siapa-siapa pun dalam keluarga ni. Jadi kau tak ada hak dalam rumah ni. Apa maksud Pak Long maklum ni? Saya kan anak mak ayah. Kenapa pula saya tak ada hak? Anak kata kau? Kau tahu tak? Kau tu anak angkat. Kakak aku mati sebab kau. Memang dasar bawa bala dalam keluarga aku. Saya tahu saya anak angkat. Tapi Pak Ngah. Tak ada tapi-tapinya Faiz. Kau boleh ambil beg kau ni dengan segala bala. Kau keluar dari rumah ni. Aku kata keluar. Esok lusa dah ada orang nak datang tengok rumah. Saya nak pergi mana Pak Long? Saya tak ada tempat lain dah. Ini je rumah yang saya ada. Itu bukan urusan kami. Kau dah besar panjang. Pandai-pandailah kau jaga diri. Faiz. Kalau kau nak sangat rumah pusaka ni, tapi kau ingat, kalau kau mampu, kau bayar kat kami semua ni. Baik, saya keluar dari rumah ni. Suatu hari nanti, pakcik dengan makcik akan rasa apa yang saya rasa ni. Faiz, kau beg kau. Aku reda ya Allah. Akan aku abadikan kenangan ni sebagai pinjaman terindah dalam hidup aku. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Inikah yang diinginkan oleh Cik Fairuz dan juga Puan Mariam? Bagaimana anda di luar sana? Jika anda benar-benar sayang, rancanglah harta anda. Ingat, rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Baik, Alhamdulillah. Kembali kita bertemu lagi setelah kita
melihat sedikit berkaitan tentang klip video berkaitan tentang anak angkat. Mungkin di situ ada sedikit yang boleh menambahkan kefahaman kita berkaitan tentang apa yang kita ceritakan tadi berkaitan tentang golongan yang mempunyai anak angkat. Sebelum kita teruskan pada golongan yang berikutnya, ada satu soalan yang ditanyakan oleh penonton. Hibah yang telah dibuat dan telah diterima, adakah boleh berlaku pertukaran dari segi penerimaan hibah itu? Okey, baik. Soalan yang bagus ni, Mam. Ni kalau saya boleh relatekan kembali, ini adalah salah satu tajuk yang kita dah berbincang minggu lepas. Ianya termasuk dalam kategori apa hibah yang kita buat tu, Imam. Jadi kalau minggu lepas kami dah kongsikan terdapat beberapa jenis hibah, iaitu yang pertama ada hibah mutlak, yang kedua ada hibah bersyarat, dan hibah bersyarat itu sendiri dia ada hibah rukbah dan hibah bersyarat umrah. Jadi kita tengok kat sini, Mam. Yang pertama, sekiranya pemberi hibah itu buat hibah mutlak kepada penerima hibah tadi, jadi dia nak tarik balik, dia kena minta kebenaran penerima tadilah. Tetapi kalau penerima tu tak nak lepaskan balik, jadi maksudnya dia tak boleh buat apalah sebab dia dah hibah mutlak. Tetapi sekiranya hibah yang dibuat itu adalah hibah bersyarat rukbah, iaitu hibah yang boleh ditarik balik, maka tidak ada masalah untuk pemberi hibah tadi nak tarik balik hibah yang dibuat tadi. Cuma dengan syaratnya nak tarik balik itu adalah kalau kita hibahkan kepada anak, cucu, cicit dan ke bawah. Maksudnya generasi kita. Kita boleh tarik balik tanpa kebenaran anak-anak ini ataupun cucu ni. Sebab apa? Kita memang diberi kuasa mutlak. Tetapi kalau contohlah kita hibahkan kepada orang lain, tetapi kita buat hibah bersyarat rukbah tadi, nak tarik balik boleh tapi kita minta kebenaran dia lah. So inilah sebenarnya kalau kita tengok Imam, saya kongsikan sedikit. Hibah ni dia berbeza sikit dengan wasiat. Okey, contohlah Imam dah hibahkan rumah ni kepada isteri. Lepas tu Imam rasa macam nak tukar lah, nak bagi kepada anak. So Imam nak tarik balik, so batalkan dulu hibah pertama, tarik balik hibah pertama, baru hibah semula kepada anak. Dia kalau Imam buat tapi Imam tak tarik balik, dia akan berkuat kuasa yang pertama. Berbeza dengan wasiat Imam. Kalau wasiat, dia akan berkuat kuasa yang terkini. Contoh sebelum ni Imam dah pernah buat wasiat 1/3 kan kepada rumah anak yatim. Tiba-tiba Imam nak tukar lah. Imam nak bagilah kepada, nak wakafkan sikit kepada wakaf An-Nur kan. Jadi yang berkuat kuasa adalah yang terkini. Berbeza dengan hibah. Sebab tu kalau kita ada hasrat nak tukar hibah yang dibuat, kita perlu tarik balik dulu hibah pertama, baru kita buat hibah yang baru, Mam. Tapi memang ada bertulis ke? Maksudnya yang hibah mutlak dengan hibah bersyarat tu secara bertulisnya ada? Betul. Kalau dibuat secara proper documentation, maksudnya memang adalah dalam documentation. Even nak tarik balik tu pun Imam memang ada dokumen penarikan balik hibah tadi. So maksudnya bila ada sesi penarikan hibah tu, maksudnya pemberi dan penerima terdahulu dia ada, kemudian pemberi yang baru dengan penerima yang baru itu juga ada semasa sesi tersebut. Jadi maksudnya semuanya dah maklum. Kalau tak, dia tak maklum, macam mana penerima yang asalnya nak tahu yang hibah tadi ditarik balik kan? Dan dia juga berhak menuntut kerana saya bagi tahu tadi, hibah yang pertama itu berkuat kuasa berbanding dengan hibah yang terkini sekiranya tak dimaklumkan kepada penerima yang lama tadi. Paling tidak kalau ada secara bertulis, benda itu boleh jadikan rujukan. Betul, sekiranya berlaku apa-apa. Itulah benda paling penting. Sekarang kita sebut sebagai documentation. Dulu zaman Abdul Wahab kata hitam dan putih. Kalau tak itu takkanlah Saddiq Segaraga kena jual sebab kena marah. Betul, Mak. Cerita itu dah tunjukkan pada kita di penyusul galurnya sampailah kepada sampai hari ini kita ingat cerita tu, Imam. Sampai hari ini kita ingat tentang pembahagian pengurusan harta itu. Baik, kita kembali kepada tajuk yang kita bahaskan pada malam ini. Kita pergi kepada golongan yang berikutnya. Saya ingat dengan berbaki masa yang ada ni, saya rasa dalam 2 golongan lagi boleh untuk kita bahaskan. Baik, golongan berikutnya adalah suami isteri yang berkahwin tetapi tidak direzekikan dapat zuriat. Tak ada rezeki dapat zuriat. Walaupun kadang-kadang kita tengok dekat drama, suami meninggal, tak ada anak, isteri kena halau. Kita tengok dekat drama, rupa-rupanya di kalangan masyarakat kita berlaku benda itu. Betul, Mak. Atau sebaliknya, sebab anak tak ada. Macam Puan Syiki sebut tadi, time orang empunya harta hidup, tak nampak. Empunya harta hilang, meninggal, tiba-tiba muncul. Daripada curug rantau mana muncul. Hanya kerana harta itu. Apa solusinya? Okey, baik.
kalaulah kita tengok kepada pasangan suami isteri yang tidak direzekikan zuriat ni kan, Imam kalau tengok dia orang ni, dia cuma kurang sikit je kat situ Imam, tak ada zuriat. Tetapi kalau kita tengok daripada segi hartanya, Masya Allah, melimpah ruah Imam, kan, sampai rasa macam nak bagi kat siapa ni kan. Sebab apa, kadang-kadang mereka ni ada terdiri daripada golongan yang profesional, yang berniaga. Jadi dari segi sudut harta tu memang mereka mempunyai harta yang sangat banyak. Jadi dekat sini kebanyakan daripada pelanggan-pelanggan yang kita jumpa, bila mereka tanya macam mana kami nak agihkan harta kami ni. Sebab apa? Kalau kita tengok kembali Imam kepada kepada hadis kan, 3 perkara yang akan dibawa bersama selepas kematian kita, terputus segala amalan kecuali 3 perkara itu. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekah dan amal jariah, dan yang ketiga, doa daripada anak yang soleh. Jadi mereka ini tidak direzekikan nombor 3 ni. Jadi bagaimana nak menyambung harta-harta yang nak menyambung jariah mereka menggunakan harta yang dimiliki itu adalah dengan cara merancang harta itu semasa hidup. Jadi nak bagi kepada siapa? Kadang-kadang kita tengok di sini pasangan-pasangan ini, selain yang tadi mungkin dia ada anak angkat kan, tetapi yang mungkin sibuk bekerja, tak sempat nak ambil anak angkat. Kadang-kadang mereka ni ada anak-anak saudara yang mereka sayang. Dan mungkin ada di kalangan anak-anak saudara mereka ini yang ada sedikit kesempitan hidup. Jadi mereka boleh berikan sumbangan menggunakan kaedah hibah kepada anak-anak saudara ini. Dan kalau kita tengok juga, mungkin dengan kaedah wakaf Imam. Sebab hari ini bicara kita adalah yang paling besar sekali adalah hibah lil wakaf. Jadi kat sini mereka boleh wakafkan harta-harta mereka supaya dapat deposit jariah tu nanti. So ini sebenarnya siapa kata mereka yang ada harta yang banyak ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam kubur. Sebenarnya boleh. Boleh, tetapi perlulah rancang menggunakan kaedah yang tepat. Yang tak boleh tu Imam, sebab dah tahu harta banyak, tapi zuriat pun tak ada, tapi tak buat apa-apa perancangan. Itu yang akhirnya apabila berlaku kematian, adik-beradik dah mula berebut. Saya bagi contoh Imam, ada satu kes yang kita di Selangor. Pasangan suami isteri tidak direzekikan zuriat dan lama berkahwin, 30 tahun lebih. Jadi kalau kita tengok mereka yang tidak direzekikan zuriat ini, kalaulah suami meninggal, bahagian isteri 1/4, baki 3/4 lagi akan pergi kepada keluarga suami. Dalam kes ni, seorang isteri ni rumahnya besar, Masya Allah, 2 juta di Selangor. Rumah 2 juta. Jadi 3/4 kan, 1/4, 3/4 lagi pergi kepada adik-beradik suami. Jadi yang isteri ni cakap lah, tak apalah, rumah ni besar sangat kan. Nak duduk macam tak berbaloi, nak duduk sorang-sorang, tak ada orang teman. Jadi dia kata tak apalah, mungkin dia jual lah rumah ni, dia boleh pindah ke rumah yang lebih kecil. Adik-adik pun boleh dapat bahagian. Tapi apa adik-adik dia cakap, tak apa kak, akak tak payah jual rumah ni. Biar kami yang pindah masuk dalam rumah ni. Akak duduklah dalam rumah ni sama-sama dengan kami. Agak-agak lah Mam, selepas sebulan, siapa yang keluar daripada rumah tu? Kan, yang adik-beradik yang baru pindah masuk ke yang si kakak tadi? Si kakak lah keluar. Si kakak tu keluar sebab apa? Dia dah tak biasa kan, tak biasa orang ramai, tiba-tiba masuk 2 keluarga, bukan 1 keluarga Imam, 2 keluarga masuk sekali dalam rumah 2 juta tu. Jadi agaknya macam mana si kakak ni nak membiasakan diri kan, suami pun dah tak ada, jadi dialah yang keluar daripada rumah tersebut. Jadi inilah sebenarnya kita nampak kenapa suami-suami di luar sana, tak apa kalau tidak rezekikan zuriat, tetapi tolonglah rancang demi sayangnya kepada isteri ni. Sebab kalaulah kata isteri meninggal, suami dia ada bahagian setengah lagi. Kan? Orang lelaki ni, orang nak halal susah Imam Tapi orang perempuan ni kalau orang nak halal senang. Kan? Jadi itulah perkara yang kita rasa macam rancanglah supaya isteri ni sekiranya berlaku kematian ke atas suami, isteri itu mempunyai tempat tinggal. Sebab kita rasa macam rumah ni kita nak beli bukan senang Mam kan. Bila kita dah bersusah payah kumpul semua harta, tiba-tiba di saat berlaku kematian, segala kenangan itu hilang begitu saja. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok terpaksa keluar dan mungkin terpaksa jual rumah tadi. So itulah perkara yang kita nampak kenapa penting untuk pasangan suami isteri yang tidak direzekikan zuriat perlu untuk merancang harta mereka. Pokok pangkalnya adalah berkaitan tentang ilmu. Betul. Sekalipun tak ada zuriat, benda itu bukan berlaku secara automatik, tapi perlu ditambahkan pengetahuan berkaitan tentang perkara tersebut. Ada soalan daripada penonton kita ni. Sementara kita selitkan satu soalan. Anak tak sah taraf dapat pusaka ibu bapa kandung ke? Okey.
Anak yang tidak saf taraf mewarisi pusaka ibu sahaja, tidak mewarisi pusaka bapanya. Sebab kalau kita tengok dia dah ada situ statusnya dah tidak saf taraf, maka memang tidak layak mewarisi pusaka si bapa tadi. Tetapi pusaka ibu memang dia layak mewarisi. Jawapannya pendek saja kita boleh faham. Senang saja di situ. Baik, sebelum kita pergi kepada, saya ingat dengan waktu yang berbaki ni, ada satu golongan lagi yang kita akan bahaskan. Tapi sebelum itu, kita nak bagi satu soalan kuis kepada para penonton. Tajuk kita malam ni berkaitan tentang 12 golongan kritikal yang perlu berhibah. Soalan kita dah nak pukul 10 ni pun senang juga. Kita takkan bagi soalan yang susah. Soalan susah nanti kalau siaran kita waktu siang. Malam ni kita bagi mudah juga. Sebutkan 4 sahaja. Sebutkan 4 golongan kritikal yang perlu berhibah. Sebutkan 4 golongan. Tadi awal-awal Puan Nur Shikin dah sebut tentang siapa dia itu. Nanti boleh tuliskan dekat ruangan komentar. Pihak admin akan kenal pasti siapa pemenang yang paling cepat. Hadiahnya akan diumumkan kemudian. Baik, untuk golongan yang terakhir malam ini. Untuk makluman kepada sedang penonton sekalian, ini bukan golongan terakhir. Mana ada sambungan lagi lepas ini. Untuk golongan terakhir malam ini yang kita nak bahaskan. Saya bagi supaya orang yang penonton yang sedang mengikuti ni cerah mata. Suami yang berpoligami. Cerah mata. Admin pun mengangguk kepala ni. Masya Allah. Ini bukan main-main ni soalan ni. Sebelum saya tanya pada Puan Nur Shikin, saya pernah ditanya oleh 2-3 orang jemaah-jemaah kita lah yang terdekat. Kata dia ni kadang isteri kedua, isteri pertama. Dia tanya soalan bukan berkaitan tentang hibah. Dia tanya tentang soalan. Esok dalam syurga saya ke atau madu saya akan sama dengan suami saya? Susah juga nak jawab soalan ni. Sebab berkaitan masuk syurga. Ini sebelum masuk syurga, sebelum nak masuk syurga, ada satu perkara yang dia kena settle dulu. Berkaitan tentang pengurusan harta dalam hibah. Puan Nur Shikin ada jawapannya. Okey, baik Imam. Kalau topik ni memang kalau orang lelaki dia memang cerah mata. Bukan itu saja yang isteri pun dia dah mula cocok pinggang suami dia bang dengar tu kan. So yang terakhirlah untuk malam ini adalah suami yang berpoligami ataupun mempunyai lebih dari seorang isteri. Nak mudahnya saya sebutkan sebagai is1, is2, isteri dan is4. Tak kisahlah yang is1 tu tak apa, dia satu je kan. Tetapi yang 2, 3, 4 tu dia akan ada beberapa kemungkinan yang akan berlaku selepas daripada kematian si suami. Kenapa mereka yang berpoligami ini sangat penting untuk merancang harta? Kat sini sebenarnya kalau kita tengok kat luar sana ramai yang kategori-kategori dia rasa kita nampak macam seorang. Rupanya ada nombor 2, ada nombor 3, ada nombor 4 kan. So kat sini lah kita tengok kenapa perlu merancang. Pertama kita melihat begini. Dalam ruang lingkup lah mereka yang berpoligami ini, kalau kita tengok is1 ini kemungkinannya dah servis dah lama. 30 tahun Imam yang bersusah payah bersama dengan suami, membina kerjaya, membina perniagaan. Tetapi mungkin yang is4 ni baru saja servis 10 tahun ataupun 5-6 tahun. Yang is1 duduk kat mana Imam? Yang is1 ni duduk dekat banglo. Anak-anak pun dah besar, dah belajar, dah bekerja. Tetapi yang is4 duduk di kondo yang ada 3 lapis guard. Sebab apa? Sebab takut kena serang. Jadi memang dia letak situasi macam tu kan. Takut-takut tak is1 pergi serang. is1 ni biasa dia reda dah kalau dah sampai is4 ni. Tapi kot is2, is3 yang pergi serang is4 tu kan. Jadi dia letakkan situasi macam tu. Dan kemungkinan Imam, yang is4 ni anaknya mungkin kecil lagi Imam. Mungkin baru 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun kan. Jadi dekat sini kalau kita lihatlah, sekiranya berlaku kepada kematian si ayah tadi, dari segi hak faraid, pertama kita tengok dulu faraid isteri. Faraid is1, is2, isteri dan is4. Seorang suami sekiranya berlaku kematian, dia mempunyai anak. Tak kisahlah anak daripada mana perkahwinan, tetapi dia ada anak. Jadi isteri tadi, is1, is2, isteri dan is4, bahagiannya adalah 1/8 bahagi dengan berapa bilangan isteri tadi. Jadi kalau is4 1/8 bahagi 4, samalah 1/32 setiap seorang. Sedangkan khidmat tadi tak sama. Itu kita bercakap tentang faraid isteri. Yang kedua, kita bercakap pula tentang faraid anak. Dari segi anaknya, mungkinlah kat sini saya tengok kalau is1 sampai is4, mungkinlah kalau kita tengok anaknya seramai 10 ke 20 orang. Kita ambil dah 5 setiap seorang kan. So 5 kali 4, 20.
So kat sini kita tengok anak lelaki dan anak perempuan daripada keempat-empat perkahwinan ini haknya sama Imam. 2:1. 2:1 maksudnya tak kisah daripada anak mana-mana. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ditakdirkan si ayah ni meninggal, apa perkara yang akan berlaku? Kemungkinan besar anak daripada Iswan ini dia dah berdendam awal. Oh, dulu kau bagi mak saya sedih ya. Dulu dia rampas kasih sayang mak saya ya. Jadi bila kat situ dia rasa macam masa ni lah dia nak tunjuk kuasa. Jadi hak adik-adik yang masih kecil ni kemungkinan takkan dijaga. Jadi kat sinilah kenapa sepatutnya apabila seorang ayah itu dia tahu bahawa dia berpoligami dan kalau nak tengok Imam adil ni bukan sahaja semasa hidup Mam. Tetapi adil juga selepas kematian pemilik harta tadi yang berani berpoligami 4 ni. So dia juga perlu berani buat perancangan harta supaya isteri ini mendapat hak yang sama rata dan anak-anak ini juga mendapat hak yang sama rata. Sebab apa kita tengok hak yang sama rata ni bukan maksudnya bagi sama rata Mam. Tapi kita tengok anak daripada perkahwinan pertama mungkin dah belajar tinggi, dah bekerja bagus. Tetapi perlu tak keperluan untuk anak yang nombor 4 tadi disediakan dana untuk anak ni belajar? Kemungkinan besar apabila berlaku perebutan harta sebegitu, anak yang sulung ni tak nak jaga dah kebajikan adik dia kan. Jadi ayah dia kena main peranan. Kenalah hibahkan siap-siap tunai, sediakan tempat tinggal. Saya yakin kalau yang jenis berpoligami, suami-suami berpoligami ni mereka ini mampu dari bukan saja segi maksudnya dari harta ni dia memang mampu. Jadi apabila kita sedar bahawa kita mampu berpoligami, maka suami-suami yang berpoligami di luar sana, nasihat saya tolonglah jaga kebajikan isteri-isteri dan anak-anak daripada setiap perkahwinan ini kerana kita dah lihat banyak sangat kes yang berlaku di mana dia ada perbalahan. So jangan sekadar buat wasiat saja Mam. Sebab ada satu kes yang berlaku bila dibuat wasiat, anak ni ada 2 macam saya sebut tadi, 4 orang isteri, anaknya ada 20 orang dan hartanya lebih daripada 2 bilion. So jadi bila kita tengok kat situ mulalah berlaku percakaran. Sebab apa? Buat wasiat sahaja. Kan tadi Imam dah sebut tidak ada wasiat pembagian harta kepada waris. Kan? So itulah perkara sebenarnya. Kalau nak buat kepada anak-anak dan isteri-isteri ini, gunalah kaedah hibah agar hak mereka terjamin selepas kematian ayah tadi. Jadi sebagaimana rumitnya suami-suami yang berpoligami, jangan marah saya, sebagaimana rumitnya suami-suami berpoligami dari segi sudut hak, tanggungjawab dan perkara-perkara yang akan bakal dijawab nanti ditanya di akhirat nanti. Dalam surah An-Nisa kita kena habiskan ayat itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita 2, 3 dan 4. Habiskan ayat itu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu bimbang takut tidak boleh berlaku adil, maka satu sahaja sudah memadai. Waktu saya bercakap ni orang perempuan kata setuju. Yang tadi lelaki kata setuju. Saya harap pada malam ini tidak ada yang left group dalam grup-grup keluarga. Harap perkara ini dapat difahami. Tujuan kami tidak lain dan tidak bukanlah untuk menambah baik pengetahuan kita berkaitan tentang hibah dalam pengurusan harta. Jadi saya rasa untuk malam ini kita dah berada di penghujung sesi pada malam ini. Saya rasa 5 golongan yang dapat kita bahaskan pada malam ini. Kita ada 7 lagi golongan yang akan kita sambung pada sesi akan datang. Apa pun kami ucapkan terima kasih atas penglibatan semua yang mengikuti sesi kami ini daripada pukul 9 malam tadi sehinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapat. Dan mudah-mudahan juga dalam 12 golongan, 5 golongan yang kita bahaskan pada malam ini, baru kita sedar malam ini, oh saya juga termasuk dalam golongan itu. So apa tindakan kita selepas ini adalah untuk bertindak selepas kita tahu. Itu telah kita sebutkan daripada awal. Dan kemuncaknya adalah kami tetap menawarkan hibah yang terbesar untuk menjalankan jariah kita agar berterusan. Hibah lil waqaf, menerusi Waqaf An-Nur Corporation Berhad. Jadi sekali lagi ucap terima kasih pada Puan Rashikin dapat bersama-sama dengan kami dalam 3 sesi. Mudah-mudahan dapat berterusan sampai ke bila-bila. Dan program ini dibuat sempena ulang tahun Waqaf An-Nur Corporation, ulang tahun ke-20. 2 dekad bermakna, 2 dekad membela. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di sesi akan datang. Mohon maaf atas salah dan silap. Terima kasih atas perhatian.
Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.